نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berbahagia, lagi dikasihi para EJK dan pegawai masjid, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia Allah kita masih lagi dapat bersama-sama pada pagi ini untuk solat subuh secara berjemaah, dan duduklah kita di dalam masjid kita ini dengan niat iktikaf kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung lagi lah kepada kitab kita. Tapi sebelum itu, saya baru tahu juga sebenarnya rupa-rupanya ada juga ya klinik-klinik swasta lah, klinik swasta yang kita kata, yang kita boleh kata apa, berhaluan kiri ya, berhaluan kiri dalam COVID, kes COVID. Tak apalah ya, itu semua boleh dikatakan sebagai khilaf lah, khilaf. Apa maksud haluan kiri ini? Saya katakan haluan kiri ini sebab dia bertentangan dengan apa yang sarankan oleh kerajaan lah, oleh KKM ya. Rupa-rupanya ada, saya pun tak tahu juga ya. Rupanya ramai juga doktor-doktor kita yang itulah ya, yang tapi kebanyakannya yang swasta lah, sebab yang kerajaan ni dia kena follow ya, kehendak. Tapi tak apalah ya. Sebab bagi mereka ini COVID ini adalah macam endemik lah, endemik ya. Kerajaan tak belum lagi umumkan endemik masih lagi pandemik ya. Sebab kerajaan dia tak umumkan tu sebab ramai lagi yang tak ambil dos tu. Itu tak apalah ya. Yang tu masalah pertikaian tu lah ya. Rancangan Yahudi dan sebagainya, itu wallahu alam ya. Itu masing-masing punya itulah ya. Cuma mereka ni ada yang mereka ini tunjukkan fakta lah, fakta tentang patusan kematian dan sebagainya ya. Sebab yang banyak matinya ialah bukan sebab COVID, tapi sebab-sebab lain kan. Jadi itulah. Tapi saya pun tertanya-tanya ya, sebab bagi mereka ni COVID ni demam biasa, demam biasa. Walaupun mungkin demam itu mencecah 2 minggu, masuk 3 minggu demam ya, tapi bagi mereka ini biasa. Biasanya kan virus tu kan dia 10 hari je kan ya, 10 hari je lah. Bagi yang dah disuntik dengan vaksin 10 hari lah ya. Vaksin 10 hari ke 7 hari, bukan itulah ya. Virus tu dia akan lemah lah. Bagi yang tak disuntik dalam 14 hari lebih kurang ya. Tapi saya tertanya-tanya, yang selama ini bila kita kena COVID, kita menghadapi sesak nafas ya, kita menghadapi cerit-berit ya, segala simptom yang kritikal, sehingga kan boleh dibawa kepada hospital. Sebab stage dah tinggi kan. Jadi itu bukan COVID ke tu? Ya.
Jadi saya pun yalah, ya. Sebab dia kata punca kematian tu bukan COVID, tapi sebab-sebab lain. Ya. Jadi saya pun entahlah, ya, confuse fikirnya. Tapi itulah benda-benda khilaf kan. Jadi kita pun bergaduhlah kepada benda-benda khilaf. Jadi wallahu alam. Jadi bagi mereka yang mampu dan sebagainya, bolehlah bawa ya sakit COVID ni ke klinik-klinik swasta. Keluarlah beratus-ratus sampai beribu dan sebagainya, nak mengelak daripada klinik-klinik kerajaan, ya. Tapi itulah, ya, terpulanglah. Saya pun tak tahu apa yang motif saya bercakap ni. Saya nak bagi tahu bahawasanya, ya, rupa-rupanya saya pun baru tahu. Ya, kan selama ni kita hanya ada anti vaksin sahaja. Rupanya tak, ya. Para doktor pun ada juga yang haluan kiri. Ya, memang mereka sangat-sangat tidak setuju dengan KKM. Ada juga, ya. Wallahu alam lah. Itu masing-masing punya pendapat lah, ya. Cuma saya nak bagi tahu yang saya ni baru tahu. Saya pun terkejut juga sebenarnya. Ya, ingatkan anti vaksin saja. Tak apalah, yang itu tak apalah. Yang terpulanglah kepada pendapat masing-masing, insya-Allah. Baik. Kitab kita hari ini masih lagi Bahrul Mazi, masih lagi berkenaan dengan bab solat. Tak apalah, kita pelan-pelan, ya, relat. Mudah kita dapat dah sedikit ilmu. Jadi ini hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Masih lagi bab solat. Sekarang ni kita dah masuk kepada masalah yang ke-356. Ya, kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua ini. Ya, jilid yang kedua, masalah 356, bab ma jaa fi wad'i rukbataini qabla al-yadain fi sujud. Bab yang menyatakan hadis menghantarkan dua lutut sebelum daripada dua tangan pada sujud. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-99 dalam kitab yang Bahrul Mazi ini, iaitu yang menceritakan bahawasanya, ya, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, para sahabat tengok Rasulullah dia turun lutut dulu baru tangan ketika sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula turun sujud itu ada kelakuan yang afdal dan yang lebih bagusnya pada faham ulama mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita lah, ya, dalam mazhab kita memang turun yang terbaik, turun gunakan lutut dulu. Tetapi dalam mazhab Maliki, ya, pada mazhab Maliki yang afdal bagi mereka ini turun tangan dulu, melambangkan tanda tawaduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap-tiap mazhab itu ada masing-masing dalilnya dan juga hujahnya. Ya, mazhab Maliki lah contoh. Jadi mazhab Syafi'i yang afdalnya turun tangan dulu. Kan, ya. Tapi bergantunglah. Kalau mungkin kita sakit apa, lutut ke apa ke, maka kita turunlah tangan dulu. Sebab masing-masing ada hujah masing-masing lah. Mana dalam ulama mazhab 4 tu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kita terpulanglah kepada kita nak pakai yang mana. Cuma bagi kita mazhab Syafi'i afdalnya turun lutut terlebih dahulu. Dalil, inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yaday. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Wa'il bin Hujr, katanya, telah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang, iaitu apabila sujud ia menghantar ia akan dua lututnya dahulu daripada dua tangannya. Ya. Jadi sahabat ini tengok, sebab memang salah sahabat dia kena tengoklah. Ya, sebab Nabi sendiri berpesan, sallu kama raaitumuni usalli. Kau semayanglah sebagaimana kau lihat aku semayang. Jadi bila dia tengok Rasulullah turun, ia menggunakan lutut dahulu sebelum tangan,
ya, maka dia berceritalah. Itu dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sudah turun lutut dahulu, maka ia pun meletakkan tangannya langsung sujud. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan bila bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana berdiri, mengangkat ia akan dua tangan dahulu daripada dua lututnya. Bila Rasulullah berdiri, dia angkat tangan dulu. Dah angkat tangan, baru dia angkat lutut untuk berdiri. Itu Rasulullah. Ya. Kerana apabila angkat lutut dahulu, nescaya nampaklah rupa pungkok. Saya sebut dalam bahasa Kedah, bahasa utara, pungkok. Ya, nampaklah rupa pungkok. Pungkok ni apa? Punggung belakang punggung. Yang dahulu betul berdiri. Jadi nampak tak comel lah, ya, nampak tak comel. Maka yang demikian itu huduh rupa kelakuan sembahyang dan kepayahan kepada orang yang mengerjakannya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Jadi bila kita bangun menggunakan lutut dulu, nampak tak comel. Tapi ini dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi itulah ya, kita pun buat ikut kemampuan. Kita sihat, kita normal, buat macam itulah. Kan? Tapi kalau tak sihat, kita tak berapa tu, kita kena angkat dulu lutut, angkatlah dulu lutut. Masalah sujud dan kelakuannya, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas sini hadis dalam masalah 356 tadi itu. Di sinilah kebanyakan daripada ulama memikir mereka itu akan bahawa dihantarkan oleh seseorang itu akan lutut terlebih dahulu daripada dua tangannya. Dan bila bangun berdiri mengangkat akan tangan dahulu daripada lututnya. Ini dia. Jadi inilah ya pendapat kebanyakan daripada ulama. Jadi ada khilaf juga dalam maknanya. Ada juga ulama-ulama yang lain mengatakan sebaliknya. Ya, bila kita nak turun sujud, turun lutut dulu, baru tangan. Nak bangun, angkat tangan dulu, baru lutut. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam kitab dan aku sukakan bahawa memulakan mengucap takbir hal keadaan berdiri dan tunduk di dalamnya hal keadaan sujud. Kemudian adalah mula-mula barang yang dihantar atas bumi daripadanya ialah dua lututnya, kemudian barulah dua tangannya, kemudian barulah mukanya. Dan jika dihantar muka dahulu daripada dua tangannya atau dua tangan dahulu daripada dua lututnya, tiadalah aku suka yang demikian itu. Dan tidak ulang sembahyang dan tiada sujud sahwi atasnya. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suka, maknanya afdal bagi Imam Syafi'i, ya. Kita ini bila nak turun sujud, lutut dulu, ya, baru tangan, baru muka. Tapi anda kata kita turun tangan dulu sekalipun, ini ada pendapat mazhab yang lain. Okey, tak ada masalah. Afdal bagi mereka itu. Contohnya mazhab Maliki, ya, tangan, lutut, baru muka. Ataupun kita turun muka dulu sekalipun. Macam mana turun muka dulu? Bagi muka dulu. Ya. Ke mana pun biasanya lutut dululah, ya. Paling tidak pun lutut atau tangan. Kalau muka dulu, hancur muka. Atas kapet okey lagi. Kena atas semen, kan? Baru nampak tanda hitam kat muka tu, kan? Ini bukan lagi hitam ni, tapi tanda darah. Tapi kalau boleh buat macam tu, kan? Segi hukumnya sembahyang tidak perlu ulang, tetap sah sembahyangnya. Ya, cuma di sisi kita mazhab Syafi'i ikut Imam Syafi'inya yang afdalnya. Begitulah, ya. Ikut apa yang dibacakan dalam hadis tadi itu. Dan sujud seseorang itu atas 7 anggota, kata Imam Syafi'i. Mukanya, yang pertama mukanya. Yang kedua, 2 tapak tangannya, 2 lututnya, dan haluan 2 tumitnya. Dan haluan 2 tumitnya.
Kata Syafi'i lagi, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya telah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud daripadanya atas 7 anggota, iaitu 2 tangannya, 2 lututnya, dan hujung-hujung jari 2 telapak kakinya dan dahinya. Itulah dia anggota sujud. Pertama, dahi. Dahi. Hidung sunat. Hidung sunat. Jadi kalau kita hidung sekali sujud, maka dapatlah pahala. Pertama dahi. Kita sujud dahi tak kena, hidung sahaja, tak sah solat. So dahi yang pertama. Yang kedua, tapak tangan. 2 tapak tangan. Kemudian 2 lutut. Dan yang ketiganya, perut, jari, kaki. Itu anggota-anggota sujud. Nanti kita akan bahaskan lagi tentang anggota-anggota sujud tadi ni. Beberapa keadaan dan beberapa masalah yang berlaku ketika kita sujud. Contoh, bila dahi kita terhalang kerana kepiah, kerana serban contohnya, terhalang kerana rambut dan sebagainya, bagaimana? Tapak tangan kita pula terhalang dengan kain dan sebagainya. Ada yang sujud pakai sarung tangan dan sebagainya, boleh ke tidak? Kita akan baca nanti insya-Allah. Bab ma jaa fi sujudi 'alal jubhah wal anf. Bab menyatakan sujud atas dahi dan hidung. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula setengah daripada fardu sujud itu ialah atas dahi yang terbuka, dan sunat pula disentuhkan hidung ke bumi. Itu tadi dahi yang terbuka. Jadi sebenarnya anggota sujud kita yang 7 ini ada satu je yang wajib terbuka, iaitu dahi. Dahi sahaja yang wajib terbuka, yang lain tak wajib terbuka. Afdal terbuka bagi tangan. Bagi tangan afdal terbuka. Yang lain tak ada apa-apa. Lutut kalau terbuka, apa cerita? Batallah solat, aurat terbuka. Lutut memang kena tutup. Kan? Bagi kaki pula, ibu anak jari kaki tu pun sama seperti dengan tangan. Tapi jari kaki ni dia taklah kata afdal terbuka, yang tu tak ada masalah. Afdal terbuka ni hanya tangan. Jadi andai kata bila kita sujud itu tangan kita ini tertutup dengan kain dan sebagainya, sujud kita itu tetap sah. Nanti kita baca nanti insya-Allah. Sebagai hadisnya di sini dalilnya, an Abi Humaidin As-Sa'idi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu al-ard. Diriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Abi Humaid ni banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan solat. Radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila sujud memboleh ia akan hidungnya dan dahinya kena ke bumi, yakni dijadikannya dahinya terbuka dan kena ia di bumi sekira-kira suatu yang memberi bekas, nescaya ada tinggal bekas sujudnya, dan begitu juga hidung itu kena juga ke tempat sujud itu. Wa naha yadaihi an jambaihi, dan merenggangkan ia akan 2 tangannya, yakni sikunya daripada 2 lambungnya itu. Yang pertama dahi dan hidung. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dahi ini wajib. Ini merupakan anggota sujud yang rukun, dan kalau hidung ini hukumnya sunat. Kemudian merenggangkan siku daripada 2 lambungnya. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai, dan menghantar ia akan 2 tapak tangannya membetuli 2 bahunya. Sujud tu tapak tangan kita membetuli 2 bahu, tak muka. Dan ada riwayat yang lain dan juga dalam mazhab yang lain, tapak tangan itu sama dengan muka.
Yang tu tak ada masalah lah, ya. Yang penting kita sujud itu, itulah keadaannya, ya, sama ada di muka di sini ataupun letak di bahu untuk sujud. Kalau letak kat belakang ni, ini fail. Ya, ini fail. Segi fadilatnya lah, apa ikut sunnahnya, ya. Tetapi sah tidak sahnya, hukumnya tetap sah selagi dua anggota ini letak di bumi. Dan menghantar ia akan dua tapak tangannya untuk dia banyak. Okay. Demikianlah kelakuan Nabi sujud. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini juga ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan juga Wa'il bin Hujr dan juga Abi Sa'id. Masalah, ya, sujud atas dahi dan hidung ini khilaf di kalangan ulama. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i memanglah, ya, semata-mata dahi. Dan ada dalam mazhab-mazhab lain atau pendapat-pendapat yang lain, dahi dan hidung mesti. Ya, mesti. Jadi sebab tu bila kita sekarang ni kita di Malaysia dalam mazhab Syafi'i kita, bila kita pakai mask, itu tak ada masalah. Dalam mazhab yang lain pun sama juga, bila pakai mask pun tak ada masalah juga sebenarnya. Ya, sebab dia kita dalam keadaan darurah yang sebegini. Ya, sebab tu kita tak ada masalah, ya, nak pakai mask sujud tak ada masalah. Kalau pun berlapik, ya. Yang kedua, hidung ni pun sama, ya, dia tak ada masalah kalau kita berlapik juga. Berbeza dengan dahi. Dia satu je, ya, kita dalam mazhab kita Syafi'i ni satu je yang mesti terbuka, dahi. Sekurang-kurangnya ada sebahagian daripada dahi itu terkena tempat sujud, terkena pada bumi, sebahagian. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada turun rambut selai dua sikit-sikit, tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Pakai apa? Serban besar, tebal. Ya, sujud-sujud atas serban. Ya. Tak kena dahi. Yang tu tak boleh. Ini tak boleh. Jadi kena angkat serban tu sikit. Angkat serban tu sikit baru sujud. Saya nak angkat sekali, saya punya kepiah malu. Ya, malu sebab botak. Pergi surau tak tengok. Siapa ni? Ustaz ke? Tak cam. Pasal baru dah Ustaz. Pasal botak. Masya-Allah. Walhas salah gunting. Semenjak PKP 2 tahun lebih ni, memang saya tak pergi kedai gunting. Gunting sendiri je. Hari tu silap sikit lagi tu. Ya. Silap sikit. Dah silap. Tak terus. Allah. Sujud yang kena setengah dahi, apa hukumnya? Ni. Kata Imam Syafi'i dalam kitab jikalau ada sujud atas setengah dahinya, tiadalah kena sekaliannya, nescaya aku katakan makruh demikian itu, dan tiada ulang atasnya sujud, kerana bahawasanya ia sujud atas dahi namanya. Kata Syafi'i, dan jikalau sujud itu atas hidungnya, tidak kena dahinya ke tempat sujud, nescaya tiadalah memadai akan dia, kerana dahi itulah tempat sujudnya. Adapun sebab disuruh sujud, wallahu alam, atas hidungnya kerana berhubungan dengan dia dan hampir bagi meratakan kenanya. Itu antara sebab lah, ya, kenapa kena hidung ni pun kalau boleh kena jugalah sujud, supaya kita sujud tu rata kena pada dahi kita. Jadi kalau sujud itu sebahagiannya saja, ya, sujud sebahagiannya saja, maka tetap sah. Cuma Imam Syafi'i kita menghukumkannya sebagai makruh. Sebab tu seboleh-bolehnya, sesempurna mungkin kita sujud di atas dahi yang penuh. Sebab tu kita kena pakailah penutup kepala, ya, kepiah ke, serban ke, apa ke, tutup kepala, ya, supaya apa? Kita tidak tertutup dengan rambut. Contoh, andai kata tertutup ketika kita sujud, ya, dengan kain. Contoh serban, ekor serban tu. Bila kita turun tu, dia dah tutup dah tempat sujud kita tu, maka kita sujud atas ekor serban itu hukumnya tidak sah, kerana tertutup. Kerana tertutup tidak sah. Sebab tu yang sujud atas dahi ni kena jaga-jaga betul-betul. Sama juga orang perempuan yang bila sembahyang yang kain tu kan, dadah tu pap turun sekali, ya, maka tidak boleh tu.
Dia kita sujud ni, kita tak boleh berlapik dengan sesuatu pakaian yang pakaian itu bergerak bila kita bergerak. Melekat pada anggota kita. Contohnya kalau serban kan bergerak dengan kita sekali. Itu tak boleh kalau kita berlapik dengan benda tu. Ya. Kita kain lekong kita bangun dia pun bangun sekali. Kan? Yang tu tak boleh. Tapi kalau kita lapik dengan sejadah, ya, dengan kain ke apa ke, ya, maka itu tak ada masalah. Sebab benda itu tak bergerak dengan kita sekali. Yang tu kalau berlapik begitu tidak menjadi masalah. Yang masalahnya bila berlapik dengan sesuatu yang kita pakai. Yang tu yang tidak boleh. Dan benda kita pakai itu pula bergerak, ya, bersama-sama dengan kita. Jadi sujud atas pipi dan kepala apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, kalau sujud atas pipi atau pelipisnya nescaya tidak memadai akan dia. Ya. Sujud atas kepala maka pun sama jugalah. Bila sujud atas kepala dan langsung tak sentuh pada dahi yang depannya lah, ya, di bumi nescaya tidak memadai akan sujud itu. Ya. Dan jika sujud atas kepalanya maka bersentuh sesuatu daripada dahinya akan bumi nescaya memadai akan dia oleh sujud itu, insya-Allah. Jadi kalau sujud daripada pipi, sujud pipi tak boleh. Tak sah. Atau kepala, tertungging kepala yang tu kan. Tak langsung tak kena dahi pun tak boleh. Tapi kalau sujud atas kepala tapi terkena juga dahi sikit kat atas ni, maka itu dah sah dah. Dia sebahagian daripada dahi, dah terkena kepada tempat sujud. Walhasilnya, rukunnya, anggota sujudnya ialah dah dahi ini. Sekurang-kurangnya sebahagian. Afdalnya ke semua sekali. Baiklah. Masalah sujud atas dahi bertutup kain apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, bila seseorang tu sujud atas dahinya dan melapisi dahinya oleh kain atau lainnya nescaya tidak memadai oleh sujud itu. Itu yang saya beritahu tadi itulah, ya. Melainkan bahawa ada ia luka, maka jadilah yang demikian uzur. Ada luka. Kalau luka sedikit, tanpa sedikit saja luka. Contoh ni, ya, kat sini je luka sebelah je. Ini baru luka sebelah je. Dia sujud, sebelahnya okey. Maka sah lah tu. Okey dah tu, ya. Maknanya sebahagian daripada dahi dah sah lah. Ya. Tapi anda kata dia luka, dia balut semua sekali, dia sujud macam tu je, ya, tetap juga hukumnya sah sujud tersebut kerana uzur. Ya, kerana uzur, ya. Tapi kalau kita sengaja tampal sebelah saja, kita sujud sebelah je, pun sah, tak ada masalah, ya. Tapi kalau kita sengaja tutup semua sekali, habis, fail, ya, sebab tak ada bahagian yang terkena pada dahi kita, ya, pada bumi tempat sujud. Jadi dahi, ya, tidak sah bila dahi ini berlapik atas pakaian yang dipakai, tak sah. Dan jika sujud atasnya dan dahinya kain carik, maka kena sesuatu daripada dahinya akan bumi nescaya memadai akan dia, ya, kerana bahawasanya ia sudah berserta sesuatu daripada dahinya ke atas bumi. Samalah, ya. Jadi bila sujud ini walaupun sedikit saja tertutup, ya, dengan kain ke dan sebagainya, ya, tak ada masalah yang tu. Jadi yang pentingnya ada sebahagian dahi itu boleh terkena pada tempat sujud, pada bumi. Sujud tangan berlapik, kata Imam Syafi'i, aku sukakan bahawa menyentuhi dua tapak tangannya akan bumi bagi segala orang yang sujud itu dalam musim sejuk atau panas. Tak kira lah sejuk ke panas ke, seboleh-bolehnya tapak tangan itu terkena tempat sujud. Tempat kita tak ada masalah yang ni. Tempat kita aman, ya. Ni kalau berlaku di negara luar yang ada musim sejuk yang bersangatan, ais ataupun panas yang bersangatan, sembahyang pada tempat yang terbuka. Tempat kita tak ada masalah rasanya kot. Kecuali kita sembahyang tengah hari di tempat yang terbuka. Sembahyang Jumaat masjid penuh, sembahyang kat luar atas tar. Ya, tak ada pula bawa sejadah. Bawa pun kain kain lap muka tu je. Kain handkerchief, sarung sapu tangan.
untuk buat tempat sujud saja. Tangan ni habis, ya, kepanasan. Ya. Seboleh-bolehnya dengan tapak tangan lah. Dengan tapak tangan. Sekarang ni masjid surau kebanyakannya semua dah ada aircon macam biasa. Ya. Sebenarnya semalam balik kampung, balik ke sini semula. Ya. Daripada Terengganu. Bertolak selepas subuh. Selepas subuh jugalah, ya, lewat dah bertolak, ya, dalam pukul 10 bertolak. Ingat nak singgah dekat masjid Kampung Raja dekat Temeloh tu. Depan apa? Depan Gobang ikan patin. Temeloh. Gobang Tol ikan patin Temeloh itu. Sebab situ ada tempat makan kan. Depan tu masjid. Senang. Singgah makan, rumah duduk makan, kita pergi masjid. Tu dia. Ya, tapi awak sangat lagi. Ya, lama sangat menunggu. Dahlah, tak apalah, lajak lagi. Singgah di Masjid Lentang Bentung. Kalau tuan-tuan biasa pakai Masjid Timur kan, Karak ada Masjid Bentung tu, tahulah Masjid Lentang tu, ya. Dalam Masjid Lentang. Bahagian tempat tu kira ialah orang asli kan, orang asli sebagainya. Orang tak ramai. Tapi tak ada aircon, itu yang mahal tu. Biasa di kampung tu, ya, tetap ada aircon. Sejuk ke? Aircon. La ilaha illallah. Sekarang ni benda tu dah jadi biasa. Dah jadi biasa dah. Aircon semua. Maka jika tiada diperbuatkan, bahkan ditutup akan keduanya dalam musim panas atau sejuk, dan sujud ia atas keduanya, maka tiadalah ulang atasnya dan tiada sujud sahwi. Terlalu panas dan sejuk, pakai sarung tangan, terlapik dengan kain ke apa ke ketika sujud. Tidak, ya, ada apa-apa berlaku, hukumnya sah sujud. Panas sangat atau sejuk sangat, ya, perempuan, ya, kain tudung tu turun sekali, melapik tapak tangan sujud, tak ada masalah, ya, sah sujud tersebut. Ya, cuma yang afdalnya tangan terbuka, tak berlapik. Tapi kalau pakai sarung tangan, ya, yang doktor baru balik pembedahan, ya, tak buka lagi sarung tangan, tahu imam dah semayang, dia pun terus takbir, ya Allahu Akbar, sarung tangan getah ni. Boleh tidak? Boleh, tak ada masalah. Ya, mak motor pula, sampai parking tengok dah semayang, tak buka lagi sarung tangan ni, angkat takbir, Allahu Akbar. Ya, boleh tak? Boleh. Ya, tengah main baseball, pakai sarung tangan yang baseball tebal sebelah tu, setai semayang, tak buka sarung tangan, semayang dekat padang je, ya, Allahu Akbar, sarung tangan sujud. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma afdalnya mazhab kita Syafi'i, tapak tangan terbuka. Tertutup tak ada masalah. Sama juga dengan kaki. Sebab tu kita tengok pakai stokin, relax je kan, tak ada masalah. Ya, walaupun tidak perut jari tersebut tidak sentuh pada bumi dengan sebab dia berlapik dengan stokin. Yang penting kita sentuhlah dengan stokin tu, kita sentuh, jangan buat terangkat pula. Betul-betul ini anggota sujud tetap kena sentuh pada bumi. Ya, yang bolehnya berlapik kecuali dahi. Jangan pula kata saya kata macam ni kan, tak sentuh pula. Ya, bila sujud tangan macam ni terangkat je, tak sentuh pada tempat sujud. Itu tak sah lah pula. Sebab tidak cukup 7 anggota sujud. Ataupun ketika sujud, ya, lutut saja, kaki belakang terangkat, tak kena pada bumi, pun sama lah, tak sah lah. Ini anggota sujud tu terletak pada bumi. Ini cuma kita cerita tentang hukum berlapik dengan pakaian atau dengan apa sahaja. Ya, cuma satu sahaja tempat yang kena terbuka betul-betul, iaitu dahi. Yang lain tak ada masalah kalau berlapik. Afdal bagi tapak tangan terbuka. Ya, wallahu a'lam. Itu yang bila pakai kasut, pakai kasut ketika semayang, ataupun pakai khuf. Pakai khuf, ya, ketika semayang, tak ada masalah. Ataupun kita dah ada wuduk, kita pakai kasut bersih, suci, tak ada najis.
Sembahyang pakai kasut boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, baik. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ni mudah. Ya. Jangan lagi nak sembahyang je. Itu pun susah juga nak sembahyang. Kan? Allahu Rabbi. Ya. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku sukakan ini semua pada dua lututnya, yakni jangan terbuka, bahkan aku sukakan bahawa dua lututnya itu tertutup belaka dengan pakaian. Memanglah, bila terbuka lutut, habislah. Bagi kita itu adalah aurat, maka terbatallah solat. Bila aurat terbuka dengan sengaja, maka terbatallah solat kita, kerana terbuka aurat. Kerana antara syarat sah dalam solat iaitu menutup aurat. Dan tiadalah aku sukakan jarang atau nipis pakaian daripada lututnya, kerana bahawasanya tiada aku ketahui daripada seseorang ulama menyuruhnya dan menyampaikan dua lututnya ke bumi. Jadi Imam Syafi'i kata tak pernah dia dengar sebarang ulama ada yang berhujah mengatakan lutut juga kena terbuka ataupun memakai pakaian yang nipis. Jadi yang tu tak ada masalah. Berlapiklah apa saja sekalipun. Yang penting dahi sahaja. Jika mimpi bentuknya ke bumi. Baik. Masalah sujud atas belakang tangan dan tepi-tepi anggota tujuh, apa hukumnya? Sujud atas belakang tangan, ataupun tepi anggota, tepi-tepi tangan dan sebagainya, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan jika sujud seseorang atas belakang tapak tangannya, nescaya tiada memadai akan dia, kerana bahawasanya sujud itu atas batin tapak tangan. Dia kena tapak tangan, dua tapak tangan ni. Ni tapak tangan. Tapak tangan ini itulah, mana bahagian tapak tangan ini? Tapak tangan ini bila kita lekap dekat dinding atau dekat tempat sujud, yang kena tempat di dinding itulah tapak tangan. Yang tepi ni dah bukan lagi dah. Yang mana kena pada dinding, kena pada tempat sujud tu, itulah dia tapak tangan. Dan begitu juga tidak memadai sujud jika sujud atas tepi tangannya, sama jugalah. Jadi mesti dengan tapak tangan. Atau sujud ia atas tapak tangan atau setengah daripadanya, atau sujud atas barang-barang yang lain daripadanya, bertudung semuanya, nescaya memadai akan dia. Okey, ini kalau tadilah saya dah cakap tadi tu. Baiklah, saya ulang benda yang sama saja. Kata Imam Syafi'i, dan ada lagi satu kaul ulama. Okey, habis. Masalah sujud tersungkur, apa hukumnya? Sujud tersungkur. Kata Imam Syafi'i, kata Allah, dan jikalau bahawasanya seorang laki-laki turun. Ini maksudnya laki-laki atau perempuan lah ya. Seorang laki-laki turun tunduk supaya sujud ia, lalu tersungkur ia atas tengah daripada tubuhnya. Nak turun sujud, dia tersungkur, tersandung ke depan, jatuh menerap, kemudian membalik ia akan mukanya dan sujud langsung, maka kenalah dahinya ke bumi tempat sujud, nescaya tidak terbilang dengan ini sujud, kerana bahawasanya tiada kembalinya itu kerana sujud. Ini maksudnya apa ni? Maksudnya kita nak turun sujud itu, kita mesti tahu yang kita mesti, ataupun kita kena niat, ataupun kita tahu bahawasanya kita itu turun untuk sujud. Kita kena niat yang kita, atau kita tahu yang kita ini turun untuk sujud. Tak boleh tiba-tiba kita tersandung, turun. Ataupun kita lepas sami Allah liman hamidah, orang tolak. Orang tolak kita jatuh, terus kita sujud. Itu tak dikira sujud, sebab kita tak berniat untuk sujud. Yang tu kenapa kita turun? Kerana kita tersandung.
kena orang tolak. Tak boleh. Jadi kena ada niat untuk kita sujud. Tapi anda kata kita tersandung. Lepas dah tersandung tu kita pun duduk balik, membetulkan tubuh kita untuk sujud. Kita niat untuk sujud. Maka baru sah kejulikan tersebut. Tapi kalau kita tersandung terus, tak apalah, halang dah tersandung, faham? Yang tu tak boleh. Itu tak boleh, tidak sah. Dia mesti ada niat untuk kita turun itu sujud. Ya. Dan jikalau membalik ia akan tubuhnya dengan mengkehendaki sujud. Dia balik semula kepada position untuk sujud itu dengan niat untuk sujud. Maka kena dahinya akan bumi, nescaya memandai akan dia oleh itu sujud. Maknanya nak sujud ataupun sebaranglah perbuatan kita dalam solat, mesti kita ada niatnya itu. Maksudnya apa? Kita tahu yang kita nak buat benda tu. Ya. Jadi kalau kita tertolak pun jatuh ke bawah, alalang tu sujud, tak boleh. Dia mesti kita turun itu kenapa? Kerana kita nak sujud. Jadi kena ada niat tu. Ya, barulah sah solat kita. Dia tak boleh kita buat tanpa sengaja. Ya, tak boleh kita buat tanpa sengaja, tak boleh. Mesti kita turun itu dengan sengaja. Baik. Dan begitu juga jika turun ia mengenakan bumi akan mukanya yang tiada dikehendakinya sujud, maka dikenakannya dahinya di bumi supaya sujud, namanya nescaya tidak terbilang demikian itu akan sujud. Jadi apa pun perbuatan dalam sembahyang ini kita mesti dengan sengaja, kehendak kita, dengan niat kita. Ya, kita tengah ni dah habis waladhdallin amin, nak rukuk, tiba-tiba orang tolak kita ataupun angin kuat, kita terrukuk sendiri. Kita tak niat rukuk tapi terrukuk sendiri. Tak apa dah, lalang dah rukuk. Itu tak boleh. Dia mesti kita rukuk itu kehendak kita sendiri. Dengan niat kita untuk rukuk, barulah sah. Wallahu a'lam bissawab. Semua dah tengok muka jam ni, risau saya dah habis ke belum? Dah habis dah patut pun. Kena tengok muka jam pun lah. Tengok muka jam. Dekat awal tengok muka penceramah, tengok muka pentazkirah. Lepas tu tengok muka jam. Lepas tu tengok muka pintu. Kebelah lah ni. 3 muka yang boleh ditengok. Baiklah, jadi inilah dia untuk hari ini insya-Allah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum sujud insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis-hadis yang dibacakan pada hari ini insya-Allah. Yang penting ingat kita ada 7 anggota sujud tadi tu. Itu juga berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua anggota sujud kita itu semuanya boleh berlapik kecuali dahi. Dahi tak boleh berlapik. Maknanya paling kurang pun anda mesti ada sebahagian kena pada tempat sujud. Tempat yang lain tak ada masalah berlapik. Cuma tangan saja afdal kalau terbuka. Tangan saja. Tapak tangan, tapak tangan. Rasanya itu saja dah untuk hari ini insya-Allah. Sambung lagi, ada sikit lagi berkenaan dengan sujud ini. Tak habis lagi sebenarnya, tapi tak apalah, kita sambunglah untuk kemudian. Iaitu berkenaan dengan siku, siku yang direnggangkan. Dan ada juga sujud yang seperti unta, sujud yang seperti anjing, anjing tu. Sebab kita ni malas. Semua nak menempel tapi itulah dia kata ini tanda khusyuk. Tanda tak boleh kita kena tengok kita kena tengok apa yang sunnah Nabi kita lakukan dan apa pandangan ulama tentangnya. Jadi ini selamba tangan dia letak macam anjing tu kan. Itu tak boleh, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi insya-Allah sambung lagi nantilah dalam bab-bab yang lain, insya-Allah kita ada sedikit lagi tentang sujud ni, kita bahaskan sikit nanti. Saya akan cuba ringkaskan untuk sujud kemudian barulah kita masuk kepada iktidal dan juga
benda-benda lain insya-Allah. Boleh lah ya, santai ya. Yang penting tujuannya saya baca hadis-hadis ini ya, mudah-mudahan kita tahu bahawasanya ada dalil, ada sumbernya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ya. Sekurang-kurangnya kita buat amal ini adalah sedikit ilmu, bukan hanya turut semata-mata ya. Bolehlah ya, mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.